Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 1 untuk bab 2. Masih lagi pada bab 2 iaitu zaman air batu. Baik, pada hari ini kita akan kita akan pelajari mengenai subtopik 2.2 dan juga 2.3, zaman air batu dan juga garis masa zaman air batu. Baik, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap anda sentiasa di dalam keadaan yang sihat dan sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan sesi pembelajaran ini. Okey, sebelum tu anda boleh buka buku teks anda pada muka surat 30. Baik, kita teruskan. Okey, kalau kamu tengok di hadapan kamu ni ada satu gambar peta. Ini pada kelas yang lalu kita dah tengok ni. Okey, kenapa cikgu tunjukkan gambar peta ni? Kerana cikgu nak kamu tengok bagaimana gambaran yang menunjukkan keadaan bumi yang kata apa, macam mana yang dikatakan dengan ialah dulu kan musim apa kata zaman air batu dulu kan, musim sejuk. Jadi macam mana? Jadi kalau kamu tengok kat sini kamu boleh nampak lah lebih kurang kan. Jadi ada bahagian yang apa kata, bahagian yang putih ni kan, ada dua, atas dan bawah ni. Ini adalah kawasan yang diliputi salji lah kata. Dia bahagian kutub utara dan juga kutub selatan. Okey, seterusnya ni kalau kamu tengok ni yang ada gambar gambar gajah ni. Gambar gajah mamut. Gambar ni menggambarkan bagaimana yang dikatakan kata apa, keadaan bentuk fizikal bumi lah pada zaman air batu dulu. Okey, seterusnya. Baik, sebelum tu apa dia zaman air batu ni? Jadi ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, jadi kamu kena tahulah. Okey, zaman air batu ni dia merupakan zaman terpenting yang memberikan kesan kepada perubahan bentuk fizikal bumi. Maknanya kita kata apa, bentuk perubahan muka bumi kita ni dia secara tidak langsung berlaku semasa zaman air batu ini. Itu yang dikatakan dia memberi kesan kepada perubahan bentuk fizikal bumi. Okey, zaman air batu ni juga merupakan garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun pada tahap membeku dalam jangka masa yang lama. Kita dah belajar sebelum ni kan, geologi. Geologi ni berasal daripada perkataan Greek iaitu geo tu bumi dan logia tu bermaksud sains. Jadi zaman air batu ni dia merupakan satu garis masa geologi di mana saintis, sejarawan dapat mengetahui tentang apa yang berlaku terhadap bumi yang menunjukkan suhu bumi ini menurun pada tahap membeku dalam jangka masa yang lama. Okey, kutub utara dan kutub selatan diseliputi air batu tebal, lapisan yang dipanggil lapisan ais. Ni tadi ni kutub utara dan ni kutub selatan di bahagian atas dan bawah. Okey, lapisan ais menyebabkan kawasan air batu ini menjadi luas di kawasan kutub sehingga pegunungan. Kalau kamu tengok ni kawasan ni nampak ni luas kalau nak katakan ni bahagian kutub ni, kalau kamu tengok daratan ni separuh ni saja dah bahagian yang dilitupi oleh air batu ataupun salji. Okey, seterusnya ini kita tengok akhir zaman air batu. Okey, bumi mengalami proses penggeleseran iaitu kecairan air batu. Pada akhir zaman air batu ni bumi kita mengalami proses penggeleseran iaitu air batu tu dia cair. Jadi ada tiga tahap glasier ni. Yang pertama berlaku 900 hingga ke 600 juta tahun dulu. Yang kedua 250 hingga ke 80,000 juta tahun dahulu. Dan yang ketiga
10,000 juta tahun dahulu. Jadi perubahan iklim dunia kepada suhu panas menyebabkan zaman air batu ni berakhir. Okey, seterusnya ni kamu boleh tengok pada muka surat 30. Sama je dengan buku teks kamu, cuma cikgu ringkaskan. Okey, yang pertama zaman Miocene. Apa dia zaman Miocene ni? Zaman Miocene ni zaman dia berlaku antara 23 juta hingga 5 juta tahun dulu. Masa ni gunung ganang yang kita tengok ada pada hari ni dah terbentuk secara fizikal. Masa ni dah ada mamalia yang telah wujud dan berkembang. Begitu juga dengan hidupan di laut dan juga di air. Okey, jadi masa ni suhu dunia panas dan kering. Masa zaman Miocene ni lah. Suhu dunia panas dan kering. Ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena tahu. Okey, yang kedua zaman Pliocene. Zaman Pliocene ni dia berlaku 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun dahulu. Jadi berlaku penyejukan global pada zaman Miocene yang terdahulu yang lebih panas. Okey, zaman Miocene dulu dia lebih panas dan kering. Jadi masa zaman Pliocene ni dia berlaku penyejukan global. Jadi suhu bumi dia menurun. Jadi penyejukan dan pengeringan global menyumbang kepada penyebaran besar padang rumput dan savana. Jadi sebelum tu masa zaman Miocene tu kan panas dan kering. Jadi pada zaman Pliocene ni pula berlaku penyejukan global. Jadi apabila berlaku penyejukan global dan pengeringan global ni, maka terbentuknya penyebaran besar padang rumput dan juga savana. Ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi maka terhasillah jambatan daratan Panama antara Amerika Utara dan Amerika Selatan yang mendorong kepada penghijrahan tumbuhan dan haiwan ke habitat baru. Okey, maksud dia macam ni. Ni nampak ni yang cikgu letak kotak ni. Ni kat sini yang dikatakan jambatan jambatan darat Panama. Kan mula-mula zaman Miocene tadi dia panas dan kering. Jadi pada zaman Pliocene dia berlaku penyejukan global dan pengeringan global. Maka terbentuk penyebaran besar padang rumput dan juga savana. Makanya terhasillah jambatan darat Panama yang hubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ni Amerika Utara kat atas ni, kat bawah ni adalah Amerika Selatan. Kat sinilah jambatan darat Panama dia berlaku masa zaman Pliocene sebab penyejukan dan juga pengeringan global. Okey, selain itu terbentuk juga dataran tinggi seperti Grand Canyon. Ni gambar kat bawah ni adalah gambar dataran tinggi Grand Canyon. Ni terbentuk juga masa zaman Pliocene akibat daripada penyejukan global yang berlaku dan juga pengeringan alam sekitar global. Okey, seterusnya zaman Pleistocene. Ni pada muka surat 31. Okey, dia berlaku 2.5 juta hingga ke 10,000 tahun lalu. Okey, jadi pada masa ni glasier ni berlaku 11 kali. Ni selalu ditanya dalam soalan. Okey, glasier ni tadi apa? Glasier ni adalah kecairan air batu. Jadi masa Pleistocene ni 11 kali berlaku kecairan air batu. Okey, pada zaman Pleistocene ni manusia dah pandai membuat api. Okey, jadi mungkinlah yang kalau kita tengok cerita-cerita yang fiction science ataupun cerita kartun ke dulu-dulu kan ada yang gambar orang hidupkan api menggunakan kayu dan batu sebagainya. Jadi mungkinlah pada zaman Pleistocene ini. Okey, pada zaman Pleistocene ni binatang yang wujud ada sehingga sekarang. Contohnya macam mungkinlah masa tu kuda ke ataupun gajah ke. Jadi benda tu hidup hingga sekarang. Okey, pada zaman Pleistocene ni manusia dah sampai ke Australia melalui jalan darat dari Asia Tenggara iaitu dipanggil Peta Sunda sekitar 50,000 tahun yang lalu.
Okey, kalau kamu tengok ni, manusia di kawasan yang atas ni dah sampai ke Australia ni melalui apa nama? Melalui jalan darat. Jalan darat pentasun Sunda. Okey, kalau kamu tengok sini mana ada jalan darat ni kan? Ni peta sekarang. Jadi kawasan ni ditenggelami oleh air. Kalau dulu dia macam ni. Nampak ni. Ini yang dipanggil peta Sunda. Ni kawasan ni sekarang dah telah ditenggelami air. Jadi kawasan ni dulu adalah daratan. Jadi dulu manusia daripada atas ni boleh berjalan sampai ke Australia ni. Okey, Australia ni dekat bawah lagi jadi dia nak cerita je lah ni. Gambaran lebih kurang macam mana manusia dulu boleh ke Australia. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham lah setakat tu. Itu pada zaman Pleistocene. Okey, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, zaman Holocene. Zaman Holocene ni dia bermula 10,000 tahun dulu sampailah sekarang. Okey, pada zaman Holocene ni manusia dah ada kemajuan, manusia dah pandai, manusia dah apa? dah ada bercucuk tanam, dah pandai menghasilkan makanan, dah pandai menulis. Jadi pada masa zaman Holocene ni telah terciptanya roda dan juga tulisan kuniform kira-kira 5,000 tahun yang lalu. Jadi ni kamu kena tahu juga, kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, selain itu juga tamadun manusia ni juga berkembang dalam segi bidang keagamaan, pendidikan, pentadbiran dan juga undang-undang. Okey, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, jadi kamu kena tahulah. Okey, baik, seterusnya garis masa zaman air batu. Ni kamu kena tengok pada muka surat 32 buku teks kamu. Ini kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Dia bagi garis masa ni tapi dia tidak nyatakan apa dia zaman tersebut. Jadi kamu kena tahulah 23 hingga 5 juta zaman apa, 5 hingga 2 juta zaman apa. Okey, 2.5 juta hingga ke 10,000 juta tahun zaman apa. Jadi kamu kena tahu ini adalah garis masa untuk zaman air batu. Jadi kata apa, daripada sinilah ahli paleontologi ataupun ahli sains ke ahli sejarawan ke dia dapat tahu bagaimana orang kata apa perjalanan ataupun rentas masa zaman tersebut. Okey, baik. Ini kat sini kamu boleh tengok dalam buku teks kamu muka surat 32 dan 33. Kalau kamu tengok sini ada gambar beberapa hidupan yang tak ada pada zaman sekarang. Ini pada zaman dahulu lah ni. Cuma macam ni ada, mungkin ada dia punya kelangsungan dia tu ada sampai sekarang. Okey, ahli paleontologi yang mengkaji sejarah bumi berpendapat bahawa hidupan di bumi bermula semenjak 545 juta tahun dulu. Jadi kewujudan kehidupan ini kepelbagaian spesies binatang ni berkait rapat juga dengan perubahan iklim dan juga peringkat zaman yang dilalui seperti dalam garis masa yang telah ditunjukkan. Jadi benda ni hidupan ni dia berevolusi dia mengikut orang kata apa perubahan iklim dan juga zaman yang dilalui. Jadi kalau kamu tengok garis masa ni cikgu pecahkan dua ni gambar ni sebab panjang sangat. Okey. Jadi kalau kamu tengok garis masa ni kamu dapat tengok perkembangan dia punya evolusi hidupan ataupun binatang ni ikut perkembangan tempoh masa. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kamu boleh rujuklah buku teks kamu. Jadi 500 juta tahun dulu apa dia, 25 juta tahun dulu apa dia. Okey, jadi cikgu harap kamu fahamlah setakat itu untuk subtopik 2.3. Okey, baik, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okey, kita akan sambung lagi untuk subtopik 2.4
pada kelas yang akan datang. Kepada pelajar cikgu, sila lengkapkan tugasan yang telah cikgu beri. Jika anda faham dan berminat dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasih.